Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dini Ifan bin Muhammad Fauzi dan rakan-rakan saya ialah Muhammad Syakir Hazim bin Muhammad Rauzi, Wan Muhammad Arif Iman bin Wan Nur Azizi, Muhammad Azlan bin Susuki, Muhammad Najmi bin Kamarul Azlan dan Wan Muhammad Irfan bin Wan Nizar. Kami dari Kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk pluralism. Kami akan menerangkan tentang pluralism. Yang pertama, apakah itu pluralism? Yang kedua, penyertaan masalah. Yang ketiga, faktor permasalahan. Yang keempat, kesan permasalahan. Yang kelima ialah penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azlan Suki. Hari ini saya akan menyatajuk polarisme agama. Maksud polarisme agama ialah kepelbagaian agama dan polariti agama. Dialog antara agama dan toleransi agama. Manakala bagi mereka yang menolak, mereka mendefinisikan polarisme agama dengan menerima kebenaran agama lain. Maksud lain bagi polarisme agama. Polarisme adalah konsep yang luas tentang penerimaan agama-agama yang berbagai. Dalam bahasa polarisme, setiap agama yang dianggap sama dan kebenaran setiap agama adalah relatif. Dalam fahaman ini, setiap pemilik agama tidak boleh mengklaim bahawa agamanya benar sedangkan agama yang lain adalah salah. Beralih kepada penyataan masalah, bagi masalah yang pertama yang jelas kita lihat dalam ajaran pluralisme ini adalah sifat berfikiran terbuka dalam setiap agama. Dengan ini, bagi mereka yang mengamalkan ajaran ini, mereka berpendapat bahawa semua agama adalah sama. Bagi mereka juga, tiada ajaran yang salah dan menjadi seorang insan yang baik sudah cukup bagus. Misalnya, jadilah seorang insan yang baik dan taat walau apa jua pun agama yang kamu anuti. Secara tidak langsung, perkara ini telah jatuh pada hukum syirik kerana ia menyamakan semua agama sama, seolah-olah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala dan bercanggah dengan kalimah syahadah. Oleh demikian, perkara ini jelas sangat bertentangan. Seterusnya, seperti yang dapat dilihat, perkara ini sangat bercanggah dengan prinsip akidah bagi Muslim seperti kami, seperti kita yang berpaksikan ahli sunnah wal jemaah dan kitab suci Al-Quran. Cukup sahaja dengan lafaz semua agama adalah sama dan benar, secara tidak langsung akan menjadi murtad. Dengan ini cukup kita bandingkan dengan surah Al-Ikhlas sahaja, dan di mana maksudnya pada ayat 4, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Ikhlas ayat 4. Sedangkan Allah sudah berkata dia adalah satu-satunya Tuhan, dan adakah Tuhan Tuhan agama lain serupa dengannya, agama Kristian, Buddha dan sebagainya? Tidak sama sekali, sama seperti Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan kita. Beralih kepada penyataan masalah yang terakhir, iaitu cinta lintas agama. Cinta lintas agama ini bermaksud di mana sekiranya seseorang itu mempunyai pergaulan bebas ataupun berjumpa kekasihnya yang berlainan agama, lalu mendirikan rumah tangga dan sebagainya, tetapi berbeza agama dan cuba menerima walaupun pasangannya berbeza agama. Misalnya seseorang itu beragama Islam dan jatuh cinta kepada seseorang yang beragama Kristian, lalu beliau tidak menekankan bahawa pasangannya untuk membuat pertukaran ataupun convert to Islam, kerana ia cuba menghormati privasi hak asasi seseorang untuk pemilihan agama. Secara tidak langsung, ini adalah satu pandangan yang sama seperti pluralisme yang beranggapan tidak mengapa
semua agama adalah sama dan cuba menerima agama lain. Dan sepatutnya agama ini adalah agama Islam adalah agama yang mudah, dan perkara ini seharusnya dipaksa dan tidak boleh diambil remeh. So maka perkara ini jelas bertentangan dengan ahli sunnah wal jemaah dan akidah sebagai seorang Islam. Oleh demikian, kita mestilah berwaspada dan hati-hati dalam sesuatu perkara tentang agama agar dihindar daripada perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Seterusnya ialah faktor permasalahan. Faktor permasalahan ada 3, iaitu media massa, ajaran keagamaan dan badan NGO. Media massa merupakan ejen teknologi yang penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Antara media massa tersebut ialah media cetak seperti majalah dan buku, dan media elektronik seperti televisyen, radio dan internet. Buku-buku ini mempunyai gagasan pemikiran yang mendukung fahaman pluralisme agama. Disebabkan itu, antaranya telah diharamkan oleh Kementerian Dalam Negeri, iaitu KDN. Sebagai contoh, dalam buku Islam dan Pluralisme yang diterbitkan oleh Al-Mustaqi Mahmud Radi pada tahun 2006 telah memuatkan beberapa artikel-artikel dari penulis-penulis yang merupakan pendukung kepada pluralisme agama. Faktor penyebaran pluralisme agama yang seterusnya ialah melalui ajaran-ajaran keagamaan yang telah difatwakan sesat. Antara ajaran-ajaran keagamaan ini ialah ajaran Ayah Pin. Ajaran ini diasaskan oleh Arifin Muhammad di Hulu Besut, Terengganu. Ayah Pin telah memperkenalkan ajaran yang mempromosikan semua agama mempunyai kebenaran yang sama dan setiap orang berhak untuk mengamalkan agama dengan apa jua cara yang mereka sukai. Yang terakhir ialah badan NGO. Badan-badan bukan kerajaan NGO yang memainkan peranan dalam penyebaran pluralisme agama antaranya ialah melalui Malaysian Interfaith Network (MIN). MIN mempunyai 20 badan gabungan, salah satunya ialah Institut Kajian Dasar IKD. NGO di dalam MIN banyak menyokong kepada penyebaran pluralisme agama di Malaysia. IKD turut memainkan peranan dalam mempromosikan pluralisme agama. Melalui IKD, lahirnya Badan Pemikir Muda Intelek, antaranya ialah Komuniti Jalan Telawi, Unit Pemikiran Politik IKD. Melalui kerjasama dengan badan-badan ini, pelbagai ceramah, seminar, bengkel dan lain-lain telah dijalankan bagi mendukung fahaman pluralisme agama. Assalamualaikum, saya Muhammad Syakir Hazim bin Muhammad Rauzi dari Kumpulan 4. Seterusnya saya akan menerangkan kesan agama pluralisme di Malaysia terhadap individu, masyarakat dan agama. Agama pluralisme di Malaysia merujuk kepada wujudnya kepelbagaian budaya, agama dan etnik dalam masyarakat. Agama ini boleh mendatangkan kesan kepada masyarakat, individu dan agama. Antara kesan kepada masyarakat ialah peningkatan kepelbagaian budaya. Fahaman pluralisme ini juga boleh menyebabkan keutuhan masyarakat yang beragama terjejas. Dalam erti kata lain, fahaman pluralisme ini dapat memecah belahkan antara kaum di Malaysia. Apabila wujud dua pihak berlainan fahaman seperti ini, perbalahan dan pergaduhan akan berlaku kerana tidak sependapat. Malahan mungkin akan berlakunya pertumpahan darah kerana mempunyai pendapat yang berbeza. Kesan terhadap individu, pendedahan terhadap pelbagai perspektif individu di Malaysia dapat mendedahkan kepada pelbagai pandangan dan cara hidup yang berbeza melalui interaksi dengan pelbagai etnik dan agama. Ini dapat memperkayakan pemahaman dan toleransi individu terhadap kepelbagaian. Bagi sesetengah individu pula, kepelbagaian etnik dan agama boleh mencipta identiti ganda atau campuran identiti yang mencerminkan pelbagai pengaruh budaya. Yang terakhir, kesan kepada agama. Perbandingan di antara agama yang berbeza ini boleh merangsang dialog antara penganut agama yang berbeza dan memupuk persefahaman antara komuniti agama. Ia mungkin menjadi cabaran
terhadap kepercayaan agama dalam suasana pluralistik apabila terdapat pendekatan yang lebih liberal atau sekular yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wan Muhammad Arif Iman bin Wan Azizi. Sebenarnya saya akan membentangkan dan menerangkan tentang penyelesaian masalah. Okey, dalam penyelesaian masalah ni kita ada 3 tajuk. Yang pertama, memantapkan martabat kehakiman mahkamah syariah. Yang kedua, mengawal media massa dan hiburan. Yang ketiga dan terakhir, kita akan merangka modul pendidikan yang murni. Okey, setiap 3 ni saya akan explain lah satu by satu, one by one. Okey, yang pertama, memantapkan martabat kehakiman mahkamah syariah. Apakah itu mahkamah syariah? Di Malaysia, mahkamah syariah ni adalah rendah daripada mahkamah sivil. Okey, untuk kita menyelesaikan masalah ni, kita perlu meningkatkan dan menaik tarafkan mahkamah syariah ni supaya dia lebih tinggi pada mahkamah syariah, mahkamah sivil. Okey, sebab apa kita perlu meninggikan mahkamah syariah ni daripada mahkamah sivil adalah kita nak selaraskan 3 perkara perlembagaan persekutuan, iaitu yang pertama, Islam adalah agama persekutuan. Yang kedua, adalah sistem perundangan Islam perlu dilaksanakan secara penuh. Yang ketiga, kita perlu memperluaskan bidang kekuasaan mahkamah syariah ni supaya undang-undang pasal agama, diri dan keluarga Islam ni diperbolehkan supaya kita dapat mengendali pelbagai kes yang berkaitan dengan umat Islam. Okey. Yang kedua adalah mengawal media massa dan hiburan. Apakah itu media massa? Media massa adalah wahana yang berpengaruh dalam menyampaikan informasi. Okey, sebab apa kita perlu menggunakan media massa ini supaya media elektronik ini dapat menyampaikan dakwah-dakwah dan cara-cara kita menangani isu pluralisme agama. Antara contoh media massa adalah seperti media sosial seperti TikTok, Facebook, WhatsApp, Telegram dan Twitter dan sebagainya. Okey, setiap media massa ni, media sosial ni akan ada influencer yang terkenal. Sebab apa ada influencer yang terkenal ni? Supaya pengguna awam ni dia terikut-ikut dengan influencer ni, supaya dia dapat mudah menjadi ikutan dan menjadi contoh kepada orang awam. Okey, justru itu para ulama juga kan ada guna media massa juga kan, supaya para ulama ni hendaklah bersikap terbuka supaya dia dapat melebarkan sayap-sayap dakwah kepada para artis ke, para influencer ke dan karyawan, supaya dia dapat menghubung mesra dengan orang awam, supaya dia dapat menyampaikan isu-isu pluralisme ni, supaya mereka dapat mengelakkan dan menangani isu pluralisme agama ni. Okey, yang terakhir adalah merangka modul pendidikan yang murni. Apa itu pendidikan yang murni? Dalam konten pendidikan, pihak tertinggi seperti KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, yang kedua Kementerian Pelajaran Tinggi harus lebih peka dan responsif terhadap arah tuju pendidikan negara dari waktu ke waktu, khususnya dalam institusi pengajian, sekolah, tak kira sekolah menengah dan sekolah menengah, sekolah rendah dan sekolah menengah, supaya di samping itu mereka dapat berusaha menjadi penggerak kepada institusi pendidikan dalam merangka modul serta kaedah pelajaran yang murni. Okey, seterusnya pelibatan dengan menganjurkan program yang berkala dan tersusun di institusi pengajian, tak kira lah sekolah atau IPTA atau IPTS, wajar diambil perhatian serius oleh para ulama yang terlibat dengan agensi keagama seperti Jabatan Agama Negeri,
pejabat mufti serta JAKIM lah, supaya dapat menggerakkan dan menangani isu pluralisme agama. Antara program-program yang dapat dilakukan adalah program seminar, ceramah dan sebagainya, supaya dia dapat dilakukan dengan baik di dalam atau di luar institusi atau sekolah menengah, supaya dia dapat membincangkan tentang isu-isu kontemporari yang lebih melibatkan cendekiawan Muslim yang berkelayakan dalam konten pembicaraan dua arah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih.